Negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu ikan linang. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Linang, atau turut dikenali sebagai sinsiluk di Borneo dan dikenali sebagai sidat di Indonesia, adalah ikan jenis belut yang mendiami air tawar dan akan berimigrasi ke air masin untuk bertelur. Linang adalah spesies karnivor dan nokturnal. Ia lebih aktif di waktu malam untuk memburu mangsanya seperti udang, ikan, katak dan pelbagai lagi. Selain ikan kelisa, linang adalah antara spesies ikan air tawar purba yang masih wujud di Malaysia. Ia dijangkakan telah wujud sejak 40 ke 80 juta tahun dahulu. Di Malaysia, sekarang ikan linang mungkin sudah kurang dikenali kerana ia semakin jarang ditemui. Ia popular sebagai bahan asas untuk penghasilan ubat. Selain itu, ia juga popular sebagai hidangan. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya linang adalah spesies belut sebenar kerana ia berasal dari susur galur Anguilliformes, iaitu susur galur bagi kesemua spesies belut sebenar, dan ia berada di dalam keluarga Anguillidae. Berbeza dengan keluarga belut sawah, kerana belut sawah berasal dari susur galur Cymbrachiformes, iaitu susur galur yang sama dengan keluarga ikan tilan. Linang dan belut sawah boleh dibezakan dengan mudah melalui siripnya, kerana belut sawah tidak memiliki sirip pektoral apabila matang, manakala linang pula memiliki sirip pektoral yang kekal. Selain itu, bentuk kepala dan ekornya juga berbeza. Di Malaysia ada beberapa spesies linang yang ditemui setakat ini, baik di Semenanjung maupun Borneo. Mari kita lihat setiap spesies linang yang ada di Malaysia. Anguilla bicolor, ia dikenali sebagai linang tuna. Linang tuna berwarna coklat gelap. Ia boleh ditemui di kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia. Saiz maksimumnya ialah 48 inci. Anguilla marmorata, ia dikenali sebagai linang bunga. Berbeza sedikit dengan linang tuna, badan linang bunga bercorak dan coraknya jelas kelihatan. Ia boleh ditemui di hampir kesemua negeri di Malaysia. Saiz maksimumnya ialah 79 inci dan boleh hidup sehingga 40 tahun. Anguilla borneensis, ia dikenali sebagai linang Sabah. Penampilannya mirip linang tuna, namun ia hanya boleh ditemui di beberapa lokasi di sekitar timur Borneo dan di Malaysia ia hanya boleh ditemui di Sabah. Tidak diketahui berapakah saiz maksimumnya dan berapa lama jangka hayatnya. Anguilla bengalensis, tidak dapat dipastikan sama ada spesies ini benar-benar wujud atau tidak di Malaysia kerana klasifikasinya masih menjadi perdebatan. Namun, spesies ini pernah dicatatkan di Malaysia dan mungkin sebenarnya ia adalah Anguilla marmorata yang disalah anggap sebagai Anguilla bengalensis. Ia masih di dalam kajian yang lebih terperinci dan mungkin identiti sebenarnya akan dikenal pasti di masa akan datang. Itulah kesemua spesies linang yang ada di Malaysia. Seperti yang dinyatakan tadi, ikan linang adalah spesies yang akan berimigrasi di antara air masin dan air tawar. Di sumber air tawar, ia boleh ditemui jauh ke hulu sungai, sehingga ke anak-anak sungai di kawasan tinggi seperti di pergunungan. Kadangkala ia juga ada ditemui di alur kecil seperti parit atau terusan. Tujuan ia berimigrasi ke air masin adalah untuk bertelur. Linang akan melepaskan telurnya di kawasan air masin atau air payau, seperti di muara atau laut. Selepas telurnya menetas, anaknya yang sudah matang akan mula bergerak dari laut atau muara ke arah hulu secara berperingkat dan mula mendiami kawasan air tawar. Proses kitaran hidupnya dan aktiviti migrasi ini boleh terganggu jika ada halangan di pertengahan sungai, antaranya seperti pembinaan empangan yang terlalu banyak, sehingga menutupi laluan ke hulu sungai yang lebih jauh dari kawasan empangan.
Namun setakat ini, ikan linang masih boleh ditemui di Malaysia, bererti ia masih berkembang biak, cuma populasinya tidak sebanyak dulu. Sebenarnya ikan linang mempunyai permintaan yang tinggi sebagai hidangan di pasaran luar, terutamanya di Jepun. Malahan, ia ada diternak di sana untuk menampung stok semasa. Kini penternakan ikan linang juga ada diusahakan di Malaysia, namun ia tidak meluas seperti mana di negara jiran, antaranya Indonesia dan Thailand. Ini kerana faktor pembiakannya yang sukar dilakukan. Tapi, jika Indonesia dan Thailand boleh lakukan, pasti Malaysia juga boleh lakukan. Harap penternakan ikan linang di Malaysia dapat diperkembangkan lagi, kerana ia berpotensi tinggi untuk menjana pendapatan masyarakat dan juga menjana ekonomi. Sekian, dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum, dan salam sejahtera.